Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Rozman dan anda sedang menyaksikan Ini Niaga Awani dan saya akan teruskan dengan perkembangan utama dengan sektor hartanah Malaysia. Dijangka lebih stabil dan pulih secara beransur-ansur walaupun pasaran masih mencabar dan sentimen berhati-hati akan berterusan tahun ini. Pada masa sama, sekarang ini kami nak beri tumpuan pada pembentangan semula belanjawan 2023 yang semakin hampir ini. Bagaimana insentif dan inisiatif menerusi pembentangan ini dapat mendorong sektor hartanah sambil merangsang aktiviti ekonomi. Dan kita sudah sedia dalam talian adalah Ayat Ishak merupakan penganalisis hartanah dan Faizul Rizwan merupakan Ketua Pegawai Eksekutif FAR Capital. Terima kasih Faizul dan juga Ayat kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Assalamualaikum. Ya, okey. Assalamualaikum. Okey, kita bagi meriahkan sikit dengan dua orang di dalam talian untuk bincangkan mengenai sektor hartanah. Kalau kita nak lihat harga rumah kediaman dijangka meningkat ketara tahun ini disebabkan oleh ketidaktentuan ekonomi global serta peningkatan berterusan kos bahan binaan. Jadi, apakah impaknya yang kita dapat dan dirasai oleh pembeli? Kita mulakan dengan Ahiyat dulu. Okey, yang pertamanya kemelesetan global adalah satu perkara yang berlaku secara luaran. Kalau kita lihat di Malaysia, kita tidak menjangkakan berlakunya kemelesetan ekonomi Malaysia. Kita kena berhenti berkata Malaysia sedang mengalami kemelesetan. Mungkin peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu mungkin tidak selaju tahun 2022, tetapi 2023 we are nowhere near a recession. So dari sudut itu, kalau kita lihat permintaan kepada hartanah itu masih adakah dia tinggi? Sekarang ni apa yang menyebabkan harga hartanah itu naik? Kalau permintaan itu tinggi, bekalannya kurang dan harga barang untuk membinanya pun kurang. Pada satu ketika 2021, 2022, harga barang-barang itu meningkat tetapi ada juga harga bahan-bahan mentah itu sudah mencapai satu keseimbangan harga. Jadi kalau nak dikatakan hanya kerana harga bahan mentah itu naik akan menyebabkan harga rumah itu naik, saya rasa itu bukanlah situasi yang sebenar yang kita akan hadapi pada tahun 2023 dan seterusnya. Bagaimana pula dengan Faizul? Seperti yang Ayat kata tadi, kita perlu berhenti bercakap ada kemelesetan dan pada tahun 2021-2022 barang meningkat. Jadi bagaimana pula dengan pandangan Faizul? Uh, kita memang daripada tahun lepas kita pun dah meramalkan yang Malaysia tidak akan ada kemelesetan ekonomi pada tahun 2023. Kita akan ada slowdown tapi kita tidak akan ada kemelesetan ekonomi. So view yang Tuan Ayat cakap tadi memang sepadan dengan apa yang kita dah kongsikan semenjak tahun lepas. In fact, I think Governor Bank Negara semalam baru bercerita pasal kita tidak akan ada kemelesetan ekonomi tahun 2023 kerana ekonomi dunia masih berkembang, masih positif. Cuma kalau saya nak masukkan sikit daripada segi detail tu, apa yang kita dapati kos barangan memang naik, labor cost ataupun tenaga buruh dan kewujudan tenaga buruh ataupun shortage of tenaga buruh tu akan menyebabkan kos untuk membina rumah baru tu akan jadi lebih mahal. Right? So jadi apa yang kita dapati adalah kalau kita interview pemajuan apa semua tu, mereka semua sebulat suara akan cakap benda yang sama, tak cukup pekerja, harga barang naik, therefore banyak pemaju yang tidak mahu melancarkan projek baru daripada segi hartanah tu kerana mereka takut nak lancarkan pada harga mahal, lepas tu tak laku sebab orang tak mahu beli. So jadi apa yang kita nampak akan ada dua segi dekat sini. Satu daripada segi pasaran hartanah primary market, which is pasaran hartanah baru yang kita juga dah ramalkan semenjak 2 tahun lepas, yang whereby harga akan naik kerana kos naik and therefore akan ada banyak developer yang tidak mahu melancarkan projek hartanah, akan ada kekurangan daripada property baru di situ. Dan kalau kita tengok data daripada NAPIK daripada segi plan supply and incoming supply, memang data tu menunjukkan number of property yang bakal dilancarkan tu jatuh merunduk pada kadar terendah in the last 10 tahun. So ni rumah baru. Daripada segi rumah lama pula, apa yang kita dapati kita mungkin akan ada orang cakap very small correction ataupun harga rumah tu mungkin jatuh sikit je. Largely tidak ada kaitan dengan kemelesetan ekonomi dunia tetapi kerana kenaikan OPR.
yang tahun lepas sudah naik 4 kali ya. So jadi orang akan mula takut sikit lah sebab bila interest rate naik orang biasanya tak mahu ambil hutang yang besar. So bila interest rate tu berhenti naik, so waktu tu mungkin orang akan berhenti daripada ambil tindakan wait and see kepada mula membeli. So waktu tu harga hartanah tu akan mula orang cakap maintain dan stabil baik. Cakap mengenai OPR, ada yang mengatakan bahawa sekiranya ada berlakunya kenaikan kadar semalaman OPR seterusnya, maka ia hanya akan beri impak sedikit saja minimum dan hanya akan menimbulkan masalah jangka pendek kepada sektor hartanah. Jadi Faizul ada cakap tadi ada orang takut, tapi ada setengah laporan mengatakan ia hanya memberi impak sedikit sahaja dan hanya menimbulkan masalah jangka pendek. Jadi setuju ke dengan perkara ini? Adakah pembeli atau penyewa tidak perlu risau buat sementara waktu? Dia peningkatan OPR tu dah ditangguh buat sementara dan kita menjangkakan OPR itu akan naik sedikit lagi, mungkin akan landing pada kadar 3% atau 3.25%. Orang yang paling terkesan dengan kenaikan 4 kali pada tahun lepas adalah orang yang baru sahaja membeli hartanah pada tahun 2020 dan 2021. Bagi orang yang dah membeli hartanah sebelum-sebelum itu, kita sudah biasa dalam keadaan OPR yang berada pada kadar 3% ke 3.5%. Kalau kita lihat dalam jendela analisis, kalau kita lihat 12 bulan yang terakhir, memang kita nampak OPR itu menaik secara mendadak 4 kali itu. Memang terasa daripada 1.75% naik ke 2.75%. Tetapi kalau kita lihat jendela yang lebih luas, mungkin kita lihat 20 tahun, kita akan menyaksikan bahawa OPR itu memang biasanya pada kadar 3, 3.25, 3.5%. Jadi perkataan OPR itu naik sebenarnya kurang tepat. OPR sebenarnya kembali kepada asalnya 3% dan ke atas. Jadi naik lagi 25 mata atau 50 mata, kesannya kepada apa yang kita sedang alami sekarang ni memang tidaklah begitu besar. Tetapi seperti yang Faizul kata tadi, saya sangat-sangat setuju 100%. Kesan dia sebenarnya kepada emosi pembeli. Dan pembeli dia akan rasa tak seronok lagi tentang hartanah kerana OPR ni rasa naik dan naik lagi kepada pemain-pemain atau pembeli-pembeli baru. Kepada orang yang dah lama ni, dia mungkin akan rasa benda ni adalah satu kebiasaan dan kembali kepada normal. Okey, baik. Saya nak sentuh ada sedikit isu sebelum kita pergi kepada solusi antara penyelesaian mengenai sektor hartanah ini. Ada antara isu yang kemasukan pakar daripada Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB Singapura dikatakan boleh mengancam pemilikan hartanah Bumiputera atau sebaliknya. Atau Malaysia sudah tidak punya kepakaran dalam mengurus isu ini. Ada yang berpandangan ia perlu dibincangkan di setiap peringkat kerana dalam isu ini rakyat juga adalah pemegang taruh utama. Jadi bagaimana Faizul? Pada pendapat saya, polisi hartanah di Singapura bagus kerana kadar pemilikan hartanah di negara mereka tu adalah lebih kurang 90%, hampir 90% ataupun slightly above 90%. So saya tak tahu data terbaru. Data beberapa tahun lepas was 91%, 91%. So bagi saya kerajaan mungkin mengambil langkah memanggil expert daripada Singapura kerana mereka tu ada kelebihan daripada segi merancang polisi jangka masa panjang kerana mereka ada kestabilan kerajaan yang tinggi lah. Senang cerita, parti yang sama memerintah adalah 50 tahun senang nak buat kerja. Alright. Daripada segi adakah polisi hartanah yang mereka ada tu adalah polisi hartanah yang terbaik, bagi saya tidak. Bagi saya kita boleh buat cara yang berbeza. Bagi saya polisi HDB tidak perfect kerana despite mereka ada HDB, harga rumah di Singapura masih naik mendadak. Harga rumah di Singapura masih mahal kalau dibandingkan dengan segi median income. Ada beberapa formula yang kita dapati terutamanya daripada pasaran hartanah di for example Jerman ataupun di UK yang bagi saya pada pendapat saya kalau kita laksanakan dengan kombinasi dengan apa yang kita belajar daripada Singapura, sebenarnya kita akan create pasaran hartanah yang lebih baik terutamanya untuk orang-orang muda untuk memastikan sentiasa kita akan ada supply hartanah mampu milik, mampu diduduki sampai bila-bila. Singapura tak ada solusi ni. So Singapura ada solusi whereby semua orang memiliki hartanah, kadar pemilikan hartanah mereka memang lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. And therefore saya rasa wajar
untuk kerajaan tu memanggil pakar-pakar yang mereka rasakan as of today negara mereka pemilikan hartanah 90%, mereka buat lebih baik pada kita and therefore ada benda yang kita boleh belajar. Tapi itu tidak bermakna yang kita akan ambil semua cadangan yang dikongsikan oleh pakar daripada expert daripada Singapura tersebut, but mungkin lebih kepada orang cakap kita tu bertukar pandangan, bertukar polisi, dan kita ambil apa yang kita boleh pakai dan kita ambil apa yang kita tak boleh, kita tak boleh nak ambil apa yang kita boleh, tak relevan lah dekat sana. Sebab kita juga harus ingat masalah di Malaysia adalah land matters, the state matter. Baik. Okey. So land matters, the state matter. So dekat JB, dekat Johor is very different compared to Selangor. Kriteria pemilikan hartanah, kuota bumi putera. Singapura tak ada benda tu. Satu Singapura saja. Lepas tu majoriti tanah tu dipegang oleh kerajaan Singapura. Kalau di sini tu majoriti hartanah tu dimiliki oleh pemilik awam, bukan kerajaan. Kerajaan basically tak ada tanah melainkan untuk jabatan-jabatan ataupun ministri-ministri. Ayat, berbakikan seminit lagi, boleh tolongkan kongsikan antara inisiatif kempen pemilikan rumah HOC dan mengaktifkan semula program skim My Home, wajar diteruskan ataupun ditambah baik dalam Belanjawan 2023 untuk merangsang industri hartanah. Apakah antara harapan yang kita dapat pacu untuk sektor hartanah dalam Belanjawan 2023 yang akan datang ini? Okay, 100% kerajaan mesti keluarkan polisi yang membantu dunia hartanah. Kenapa saya sebut dunia hartanah ni? Kerana kerajaan kena seimbangkan polisi untuk membantu dua kelompok. Satu ialah rakyat, nak merumahkan rakyat, dan satu lagi ialah industri hartanah itu sendiri, nak merancakkan bisnes. Tapi bila kita melihat belanjawan selalu dari kacamata rakyat, kerana rakyat itu lebih ramai, betul? Apa-apa yang membantu rakyat itu merumahkan rakyat, pastinya satu polisi yang bagus. Okey. Bagaimana nak membantu merumahkan rakyat? Satu ialah menyediakan rumah-rumah yang mampu milik, itu satu. Tapi itu bukanlah formula yang lengkap. Satu lagi formula ialah untuk memastikan rakyat itu cukup pendapatan, akses kepada ekonomi, ada peluang-peluang pekerjaan dan ada peluang untuk berniaga. Kalau kita lihat, HOC merujuk kepada menyediakan rumah-rumah yang mudah akses untuk rakyat. Okay. Adakah HOC itu sesuatu yang akan benar-benar membantu rakyat itu, atau hanya nak membantu pemaju untuk nak clearkan stok-stok yang tidak terjual? Yang itu kita kena kaji juga, dan pastinya memudahkan rakyat untuk membeli dengan diskaun, dengan stamp duty, pengecualian dan sebagainya. Dan My Home itu adalah satu cara untuk membantu golongan yang sangat-sangat memerlukan rumah pada kategori rumah-rumah murah, rumah kos rendah. Dan ini adalah satu polisi yang boleh diteruskan.